setelah kita bercuti beraya. Moga-moga Allah kekalkan momentum ibadat kita, ubudiah kita kepada Allah SWT semasa kita berada di dalam bulan Ramadan hari itu, dikekalkan, diistiqamahkan sehinggalah keluar daripada bulan Ramadan sampai kita masuk kepada bulan-bulan yang seterusnya, seperti mana pada malam kita hari ini. Allah tunjukkan kepada kita akan jalan-jalan kebenaran, jalan yang lurus. Antara jalan yang lurus itu, petunjuknya ialah datang melalui majlis-majlis ilmu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kita. Pada malam ini dapat lagi kita bersama di dalam satu majlis yang diredai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang moga-moga dengan majlis pengajian kitab kita ni akan menambahkan lagi kefahaman-kefahaman kita terhadap urusan agama kita sendiri, supaya segala amal ibadah yang kita lakukan itu menjadi amal yang sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan penerimaan itulah kita baru dikira layak untuk ditempatkan Allah di dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebab itulah dalam majlis-majlis ilmu, pengajian, kuliah, kita perbetulkan niat, tajdidun niat, memperbaharui akan niat, iaitu niatkan bahawa kita ni duduk bukan semata-mata untuk mengisi masa lapang menunggu tibanya masuk waktu isyak. Betul, kita memang nak tunggu sembahyang isyak, tapi bukan semata-mata itu sahaja. Kalau itu sahaja, takut rugi, kurang fadilat pahalanya, iaitu fadilat pahala berada di dalam majlis ilmu dengan niat menuntut ilmu. Kerana dalam hadis daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu alal minbar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Aw kama qala rawahu Imam Al-Bukhari. Mafhum hadis, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu alal minbari qala. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu di atas mimbar berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati, semua perbuatan tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung atas apa yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, barang siapa niat hijrahnya kerana dunia yang ingin digapainya, au ila imra'atin yankihuha, atau kerana seorang perempuan yang ingin dinikahinya, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dan pentingnya pemahaman ilmu supaya kita tidak menjadi taksub yang bukan-bukan, seperti mana golongan Syiah
ataupun golongan yang lain, seperti mana yang disebut oleh Sayyidina Ali, sama ada nak baca dengan karamallahu wajhah pun boleh, nak baca dengan radhiyallahu anhu pun boleh, tak ada masalah. Yang penting niat kita bukan taksub dengan Sayyidina Ali. Niat kita hanya nak membesarkan akan sahabat-sahabatnya baginda Nabi SAW. Kata Sayyidina Ali, halaka bi ithnani, celaka telah binasalah dengan sebabku akan dua kaum, dua puak. Yang pertama, muhibbun mufritun, iaitu golongan yang kasih dengan aku berlebih-lebihan. Lampau kasih kat Sayyidina Ali, melebih-lebih sampai membelakangkan Rasulullah SAW sendiri. Wa mughidun mufritun, dan golongan yang kedua menjadi celaka. Kata Sayyidina Ali, binasalah mereka itu akan kaum yang benci akan daku berlebih-lebihan. Suka lebih-lebih pun tak boleh, benci lebih-lebih pun tak boleh. Yang boleh, khairul umuri awsatiha, sebaik-baik urusan itu pertengahan. Moga-moga dengan kita mengikuti majlis-majlis ilmu menjadikan kita golongan yang selamat, golongan yang tidak berlebih-lebihan dalam setiap urusan kita, insya-Allah. Jadi kita sambung pengajian kitab kita, kitab Hidayatus Sibyan fi Ma'rifatil Islami wal Iman, pada muka surat 10 kitab Jawi Lama, muka surat 10, baris kedua daripada atas. Baris kedua daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, dan ditambah bagi wuduk orang yang mempunyai darurah 3 syarat pula. Pertamanya, mendahulu akan istinja dan tahafuz atas wuduk. Keduanya, wajib mualat antara istinja dan tahafuz, dan antara tahafuz dan wuduk, dan antara wuduk dan semayang. Ketiganya, diperbuat sekaliannya itu kemudian daripada masuk waktu semayang. Baik. Ni bicara apa ni? Bicara tentang ambil wuduk. Bicara tentang ambil wuduk, syarat-syarat sah wuduk, dan juga mandi wajib. Hadaf cik dengan hadaf sah, cara angkat ni. Syarat sah. Dia sebut syarat sah, mana kata kalau tak kena syarat jadi tak sah. Bila wuduk tak sah, semayang tak sah, ataupun ibadat yang dia nak buat yang memerlukan kepada wuduk ataupun penyucian tadi, kira lah baca Quran ke apa ke, jadi tak sah. Sebab wuduk tu tak sah. Paling mustahak kita ni semayang. Sebab kalau tak baca Quran tak dosa lagi, tak semayang dosa. Jadi nak semayang tu betul, wuduknya kena betul lagi. Sebab tu ada ulama sebut miftahus solah al-wuduk. Kunci semayang wuduk dulu. Kereta ada, kereta besar, kereta mahal, BMW, kunci tak ada. Biar pi kereta mahal macam mana pun, mana boleh jalan, kunci tak ada. Boleh buat bahagian ambil gambar je lah, tayang kat orang, oi kereta aku mahal tau, BMW ni. Orang putih punya, kan Malaysia punya, dia kata. Dah jom pergi kedai depan tu, Pekan Beruah, kita pergi minum. Tak boleh, awak tak boleh, kunci tak ada. Kereta mahal, kunci tak ada, pergi nak depan tu tak boleh. Sama tak? Semayang hebat macam mana pun, khusyuk kan main semayang, wuduk tak ada, tak terpakai.
Sebab tu wuduk mustahab. Jadi nampak remeh ya, nampak simple, baling air tu ke muka gitu ya. Tak, dia ada syarat dia. Kena betul syarat dia, baru sah wuduk tu. Kita dah bicara dah sebenarnya sebelum raya lagi, sebelum Ramadan lagi. Kita bicara, ingat syarat sah wuduk ada 12 syarat. Menurut kitab kita mengaji ni, Hidayatus Sibyan. Kemudian lapangkan ilmuwan kita. Kalau kita baca kitab-kitab lain, mungkin ada lebih dan kurang dia punya syarat tu. Mungkin ada setengah kitab dia letak syarat dia lebih, ada setengah kitab letak kurang. Tak apa, tak ada masalah. Yang penting kita faham. Dalam kitab kita mengaji ni, Hidayatus Sibyan ni, syarat kata tok guru kita, tok syekh kita, Tuan Husin Kedah ni, kata syarat sah mengambil wuduk itu ada 12 syarat. Kemudian dia kata, dan ditambah bagi wuduk, ada tambah pula syarat lagi, bagi orang yang mempunyai darurah. 3 syarat pula. Tadi asal syarat bagi orang biasa ada 12 syarat sah ambil wuduk. Kita ingat balik lah sikit-sikit. Pertama, Islam. 2, mumayyiz. Yang ketiga, mengetahui akan kaifiatnya, cara-cara ambil wuduk tu kena tahu. Dengan air mutlak, kena tahu keadaan air itu mutlak. Yang keenamnya, menegah air itu, jangan ada sesuatu yang menegah air sampai ke kulit, ke anggota wuduknya itu atau anggota mandinya. 7, mengalir air, ya, air yang dibasuh tadi hendaklah mengalir, tak mengalir tak boleh. Yang ke-8, tiada yang menafikan akan terangkatnya hadas seperti haid dan nifas, tak boleh. Yang ke-9, jangan berpaling niat seolah-olah dia niat nak tabarrud, yakni bersejuk-sejuk sahaja. Paling niat batal wuduknya. 10, basuh tu mesti kadar lebih. Ghurrah muhajjalin, had tangan lebihkan sikit. Itu syarat wajib dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Yang ke-11 lagi, dia tahu kenapa dia ambil wuduk. Jangan dia pun tak tahu tak boleh tak. 12, iaitu membasuh anggota yang bertambah. Okey, itu syarat umum. Malam ni kita nak sambung lagi 3 syarat bagi orang yang darurah, dia kata. Apa makna murad dia bagi orang yang darurah? Okey, makna darurah tulis ke kitab kita tu, makna 3 benda. Bila sebut je tambah syarat darurah ni, maknanya 3 benda. 3 golongan ni, kalau ada dia tak boleh 12 je, dia kena 15. Sebab dia kena tambah lagi 3 syarat. Siapa dia 3 golongan ni? Yang pertama, sulusul baul. Sulusul baul ni maknanya orang kencing tak lawas. Tahu tak kencing tak lawas? Kita tuk dah baik, nitik lagi air. Tik, tik. Tu panggil kencing tak lawas. Air kencing tak putus. Bukan kencing aja dah, kencing habis dah, tapi ada sikit lagi, setitik 2 tak jatuh. Tu panggil sulusul baul. Kalau orang normal, habis kencing, habis dia, air tak keluar dah. Dia ni, dia ada masalah sikit. Bila dia semayang, kadang-kadang time dia rukuk, pok keluar. Terasa di seluar dalam dia tu, kita keluar. Tu panggil sulusul baul nama dia. Dia tak boleh semayang macam orang biasa. Dia ada cara dia. Dia ada syarat sah wuduk dia tu. Dia tak boleh pakai syarat macam orang normal, tak boleh. Dia buat tak kira ni, terkeluar tu, biar. Aku dah buat dah tadi. Dah, dia ada syarat. Kena belajar, kena tahu. Dia ni nak cerita sikit lah sebelum kita nak kupas panjang. Masyarakat kita ni, tu masalahnya. Mengaji tak mau. Dan kalau mengaji tak mau, jahil tapi sedar diri tu jahil, maka kita ikut orang yang reti, tak apa. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang tahu apabila kamu tidak tahu. Tak apa. Boleh tahan kira lagi lah. Bodoh-bodoh dia pun digi tanya kat orang, digi belajar kat. Ni ada jenis lagi, dalam jahil bodoh sombong lah tu.
Orang kata istilah dia, pandai tak boleh diikut, bodoh tak boleh diajar. Tu. Orang cakap tak nak dengar. Awak kepala dia sendiri. Contoh, saya pagi tadi forum ceramah jamuan raya. Sekali dengan Ustaz Adeline, Ustaz Zaki Taiping, Ustaz Haslin Baharin, Haslin Bollywood tu, dengan Ustaz Izul. Kami berapa? 5 orang. Tajuk dia Raya Terkejut. Saya pun pening. 3 hari sebelum tu pihak AJK bagi tahu tajuk dah. Ustaz, tajuk Raya Terkejut. Saya pun terkejut dengan tajuk tu. Aku nak bahas apa? Cari dalam kitab tak jumpa. Nak baca apa? Baca ayat Quran apa tak tahu ni. Tajuk Raya Terkejut. Tapi tak apalah, alhamdulillah. Datang taklah idea-idea tu. Dia apa yang jadi Raya Terkejutnya? Sebenarnya tak ada istilah Raya Terkejut pun. Tapi sebab, minta maaf cakap, kekurangan ilmu kita. Untuk makluman kita semua, Nabi puasa 9 kali. Sebab perintah puasa ni tahun kedua hijrah. Lepas Nabi hijrah ke Madinah setahun, tahun kedua baru turun ayat perintah suruh puasa. Nabi 63 tahun nak. Jadi berbaki Nabi hijrah tu Mekah 13 tahun kan? Jadi Nabi jadi Nabi umur 40 campur 13, 53 masa Nabi hijrah. Jadi 2 tahun lepas tu 54, 55 lah. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. 9 tahun. 9 tahun Nabi puasa. 8 tahun daripada 9 tu semuanya 29 hari. Setahun je pernah Nabi puasa genap 30. Kita tak erti, apa jadi puasa kita 29 ni? Dia kata. Tak cukup ni. Pagi raya orang takbir, dia tak makan. Awak tak makan ni, lemang ni, rendang ni. Puasa. Ada kata. Kata, mana? Apa pula puasa ni kan raya. Puasa tak cukup lagi. Baru 29. Ambil lemang, buluh lemang, empuk atas kepala ni. Mana boleh haram puasa hari raya pertama. Dia terkejut. Tak ada istilah terkejut. Sebenarnya memang biasa 29 atau 30. Tengok berpandukan pada ru'yah. Tengok hilal. Anak bulan. Nak kupas panjang anak bulan tu macam mana tengok, Ustaz Adlin pakar. Tadi dia cerita ada darjah-darjah dia sebab dia terlibat dengan jabatan agama. Saya tak erti lah waktu tu ilmu falak. Serah pada ahlinya lah. Kan? Tapi bila sudah keluar satu keputusan, dia sebenarnya tempat nak tengok anak bulan kita di Malaysia ni, seluruh Malaysia ni ada 29 tempat. Kalau kita di Perak, di Segari. Bukan boleh tengok kat Cangkat ni. Tengok no di Segari, dia ada tempat dia. Jabatan agama dia ada bahagian jabatan dia tu, bahagian nak tengok anak bulan tu dia pergi tengok. Malam tu dia pergi tengok. Kita hari apa? Hari Ahad hari tu. Malam. Pergi tengok. Daripada 29 tempat, semua tempat tak nampak anak bulan. Satu je nampak. Mana? Di Labuan. Sana kat belah Sabah Sarawak Labuan. Labuan tu nampak, dia bagi tahu kontak kat pusat, kata nampak jelas anak bulan. Sebabkan Labuan nampaklah jatuh raya hari Isnin. Tu. Walaupun satu, dia kata kenapa kita tak ikut majoriti Ustaz? Tu kata tak mengaji. Bodoh duk diam. Ni bukan ikut majoriti. Hadis Nabi jelas. Kalau kamu nampak walau seorang sahaja daripada kamu nampak anak bulan, maka esoknya rayalah kamu. Kalau tak nampak, dia mungkin mendung, awan tutup dan sebagainya, tak nampak anak bulan, maka genapkanlah bulan tersebut menjadi 30. Selesai masalah. Tak? Bukan apa Ustaz, terkejut sebab ayam tak beli lagi, dia kata. Santan tak beli lagi lah, apa semua. Tak? Itu masalah kita lah sebenarnya. Kenapa tak prepare siap dan sebagainya, kan? Dan sebenarnya pada saya, tak menjadi syarat wajib pun raya tu mesti kena ada rendang, kena ada lemang.
Lemang ada ke tak ada, raya tetap jadi raya. Betul tak? Hari raya tu tetap masuk ke? Tapi kita kalut. Sebab apa? Ini sekali lagi Allah nak uji kita. Saya tengok kebelakangan 2-3 tahun ni banyak benda Allah uji tentang kefahaman kita tentang Islam. Itu tentang sembahyang jarak, itu tentang sembahyang Jumaat 12 orang. Banyak orang bising, padahal ada kaul tak payah kata 12 orang, 6 orang kan. Malah tadi Ustaz Zaki sebut, dia baca dalam kitab Wishahul Afrah, seorang pun boleh jadi sembahyang Jumaat, tapi kaul tu kaul lemah. Kan? Panjang cerita, tapi dah jahil tak erti apa, saya nak komplain aja. Saya hari Ahad pagi, hari Ahad petang tu bawa anak, saya dah balik dah Selangor masa tu. Bawa anak nak pergi gunting rambut. Biasalah kita geng-geng lah menek kak. Penuh orang nak gunting rambut, kena tunggu turn duduk kat luar tu. Tiba ada 2 orang pakcik sembang depan saya. Kita bukan nak dengar hangat, tapi terdengar dia bersembang. Dia kata, dengar kata raya Isnin ni, dia kata. Oh tu lah raya. Nak, kalau betul raya Isnin, apa tak beritahu awal-awal kan? Tu masalahnya. Dia tak faham. Adalah nak beritahu awal. Kalau nak beritahu awal Ramadan, 1 Ramadan kita tengok dah anak bulan. Mana boleh tengok? Dia kena tengok pada hari dia. Bukan boleh beritahu awal ke apa sebagainya. Kan tak? Cumanya kajian, dia orang kaji ikut komputer tu. Tengok seolah-olah nanti di hari Ahad tu anak bulan dah boleh kelihatan. Jadi depa ngagak sahaja baru Isnin tu boleh jadi raya. Tapi nak tengok betul cerapannya hari Ahad dah menyembang sama dia. Lepas tu dia, yang kawan dia pula kata, saya kalau Isnin raya saya tak setuju. Boleh pula main setuju tak setuju. Hang ingat ni benda. Ni kata Allah, sedih kan kita nak dengar tak tergelak rasa. Nak ceritanya, orang yang jahil jadi bahan jenaka. Bila kita ni tak erti, lepas tu kita bercakap, asalnya orang tak tahu, kita ni tak tahu. Bila kita bercakap, jelas nampak bodohnya, nampak satu hal, jadi lawak dah pula. Sebab tu kita mengaji, datang macam ni lah. Syarat-syarat ambil wuduk rupanya ada. Orang darurah ni ada pula. Okay? Jadi balik pada tajuk kitab ni. Darurah tadi yang pertama, sulusul baul, kencing tak lawas. Tu yang pertama. Yang kedua, haid tak putus, namanya istihadah. Darah haid patut habis dah. Kan? Paling lama pun kalau mengikut kaul yang muktamad dalam mazhab kita Imam Syafi'i, paling maksimum boleh pergi 15 hari, 15 malam. Tu tak 16 keluar lagi. 16 keluar tu bukan lagi darah haid, itu namanya istihadah. Istihadah tu masuk dalam penyakit yang dipanggil darurah. Istihadah yang kedua. Yang ketiga, daimur rih nama dia. Bunyi Arab nampak sedap bunyinya, daimur rih. Bunyi Melayu ni kentut tak berhenti. Bunyi Melayu pelik tu bunyi. Tak sungguh. Kentut tak berhenti, kelepak kelepuk. Asal dia jalan depan macam-macam bunyi. Ada kita dengar kelakar, tapi sungguh ada orang jenis asyik nak kentut je. Tu panggil daimurih, dia tak boleh kontrol. Kadang kita nak kentut kan, tapi boleh kontrol, kita tahan. Kita kemam tu nak. Sini orang ramai lagi, terlepas lagi bunyi kantoi lagi. Dia nak lepas pun dia lepas pelan-pelan. Keluar halus ya. Tahu-tahu bau dah. Dia tutup hidung dulu supaya orang tak tuduh dia. Apa ni? Dia dah tu. Kan? Tapi jenis daimur rih ni tak boleh kontrol dah. Dalam duk menyembang dia pelepung meletup. Oi apa tu? Tak, ni Maryam, budak-budak main. Maryam apa dia kentut? Itu panggil daimur rih. Jadi 3 ni darurah nama dia. Sebab apa darurah? Sebab dia tak boleh kawal. Sulsul baul, mana boleh kawal? Kencing tak lawas, air keluar, nak kawal macam mana? Sama kat darah haid duk keluar gitu je, istihadah, tak boleh nak kawal. Daimur rih, kentut tak lepas. Kentut, asyik kentut, macam mana nak kawal? Maka macam mana dia ni nak semayang? Sebab semayang tetap kena semayang. Kalau dia ambil uduk, asyik nak batal saja, keluar air kencing, ambil uduk lah. Lah kali tidur dalam kolah terus je.
Nah, nasi nak pergi ambil uduk je. Dah jenuh macam mana? Tu kena mengaji. Ada syarat dia. Baik, kita baca. Dan ditambah bagi wuduk orang yang mempunyai darurah. Faham dulu apa makna darurah tadi? 3 benda tadi. 3 syarat pula. Ada tambah lagi 3 syarat. 12 yang awal dulu kita ikut dah. Kemudian orang darurah ni dia kena tambah 3 lagi. Apa dia? Pertamanya, syarat pertama bagi orang yang darurah itu ditambahnya mendahulukan istinja. Dia bila dia nak ambil uduk atau dia nak mandi wajib, wajib atas dia istinja dulu. Apa makna istinja? Membersihkan segala najis. Sebab dia tadi kencing tak lawas, basuh siap-siap bagi bersih betul. Darah haid dia tu pun basuh. Dia bukanlah kencing dia keluar macam tu. Dia kadang-kadang tik. Masa tik tu basuh. Darah haid pun macam tu juga. Kan? Dia kena basuh. Kalau yang bahagian kentut tadi, dah imurih tadi, basuh ponggong dia. Basuh dulu, istinja dulu. Dan tahafus. Tahafus ni kalau kita baru-baru mengaji, walau orang dalam mengaji, biasa dengar perkataan ni. Orang baru mengaji mungkin dia baru first time dengar. Tahafuz ni maksudnya jaga-jaga atau pelihara. Untuk guru kami ajar, maksud jaga-jaga di sini, dia ikhtiarlah apa-apa benda supaya dapat menyekat najis yang keluar tu daripada merebak ke tempat yang lain. Contoh, kita ambil kain ke apa ke tisu ke apa ni kita mengaji nak belajar, jangan fikir bukan-bukan. Ni benda lah. Faham benda? Lepas tu dia kencing tak lawas. Ni tutup ini. Contoh. Nak ni ilmu, kena belajar kan jadi. Tak tahu nak buat macam mana. Nak tunjuk kat ustaz tak? Ustaz tengok macam mana? Dia macam tu. Kan? Ni. Lepas tu pandai lah nak ikat dengan apa, jangan ikat getah. Biru lagi. tak berzuriat terus. Pandai-pandai lah supaya makna benda tu lekat. Baik lelaki, baik perempuan. Kalau yang dah imurih ponggong tadi tu, letaklah apa-apa. Jangan sumbat kat lubang tu. Dia masuk ke dalam naya. Nah, letak bahagian luar gitu je. Makna kata kalau benda tu keluar, dia tak merebak kena kain kita, kain pelikat kita ke, seluar kita ke, kain telekung ke. Dia tak kena. Dia ada benda tahan situ. Itu panggil tahafuz. Pampers pun boleh. Kalau yang moden sekarang ni pampers ke, pad ke apa ke benda tak. Kalau wanita dia ada tuala dia, lelaki tak tahu dia kedap tuala. Pinjam bini punya. Kan? Ikutlah tak nak ceritanya supaya jangan najis merebak tu. Bila merebak masalah lah. Kita nak hadkan supaya najis tu tak ke tempat lain. Itu panggil tahafuz. Faham dah tahafuz? Baik. Tadi istinja dah, bersih dah. Lepas tu terus tahafuz. Lepas tahafuz dia kata atas wuduk. Barulah dia ambil wuduk. Nak ceritanya ini mesti ikut tertib. Mesti pertama istinja dulu, yang kedua tahafuz, barulah dia ambil wuduk. Kalau dia ambil dah wuduk baru teringat tak tahafuz lagi, dia pun buka balik seluar dia, buh pula tisu tadi, kain tadi, tak sah wuduk tadi tu. Sebab dia dah melangkau dia punya tertib dia, turutan dia. Dia kena ikut turutan. Pertama istinja dulu, bersihkan segala najis dulu. Yang kedua tahafuz, tampal ke apa ke, buh lah apa pun, tak nak bagi merebak. 3 baru ambil wuduk. Jangan baru ambil wuduk, baru nak basuh, baru nak tahafuz, tak kena. Biar ikut tertib dia. Itu syarat pertama. Okey, selesai nak? Tak faham tanya. Syarat yang kedua pula, wajib mualat. Apa makna mualat? Sekali lagi term-term bahasa dalam ilmu pengajian. Tak semesti kena jadi ustaz baru nak faham term-term ni. Kita mengaji, kita dengar, kita belajar. Mualat maksudnya berturut-turut. Tu bahasa Arab. Bahasa Melayu makna berturut-turut. Berturut-turut ni maknanya tidak diselangi dengan sesuatu yang lain. Maknanya berterusan. Itu panggil mualat, berturut-turut. Syarat kedua, wajib mualat. Maknanya wajib berturut-turut. Apa maksud berturut-turutnya? Antara istinja dan tahafuz.
Antara dia lepas bersihkan tu, terus dia kena tepek kain ke apa tadi, tahfuz tadi. Dia tak boleh lepas dia bersih, pergi makan Maggi dulu. Cicah dengan ketupat. Nah, tak boleh. Lepas tu baru dia nak tahfuz, tak sah. Dia kena start dari awal balik. Kena istinja balik daripada mula. Sebab dia kena mualat. Lepas je istinja, bukanlah laju-laju dah. Tapi lepas istinja, dah siap istinja, terus ambil kain tepek. Terus. Itu dipanggil mualat. Tak diselangi dengan perbuatan yang lain. Jangan buat benda lain. Sambung terus. Tu. Dan tahafuz, antara istinja dan tahafuz, dan antara tahafuz dan wuduk. Dan selepas tahafuz dah, tak boleh buat benda lain pula. Lepas dah siap tahafuz, siap je tahafuz, terus ambil wuduk. Mana berterusan pekerjaan dia tu, urusan dia tu, buat. Dan antara wuduk dan semayang. Lepas dah siap wuduk, terus semayang. Lepas tu di sini perbahasan ulama. Orang ni penyakit darurah tadi ni, sulsul baul ataupun istihadah ke apa semua ni, da'i murih ni, dia nak pergi semayang di masjid. Jadi bila dia dah istinja, dia dah tahafuz, dia dah ambil wuduk, dia duduk dalam masjid, orang tak semayang lagi. Macam mana kira? Dia kena tunggu pula. Baik. Sebaik-baiknya kata ulama, dia kena pandai susun timing dia, supaya bila siap dia ambil wuduk, terus masuk semayang. Ataupun takut jadi putus, jadi buat benda lain, dia terus dah siap wuduk, semayang sunat. Biasanya lepas habis kita semayang sunat, Tok Bilal nak siap kamak dah. Jadi tak dia putus lah. Yang tak boleh ni duduk saja. Takut situ putus mualat dia. Bila putus mualat, tak sah saja semayang dia tu. Dia kena buat daripada awal balik. Istinja, tahafuz, wuduk. Kalau berlaku keberatan, masalah macam ni Ustaz, berat lah. Kalau masalah berat, dimaaf padanya untuk semayang berjemaah di masjid. Dia boleh semayang kat rumah lah. Semayang kat rumah, tak nak tunggu siapa dah, dia seorang je. Dia siap istinja, dia tahafuz, dia ambil wuduk, terus semayang. Patutlah ramai tak semayang masjid. Ni penyakit dia. Ramai ni, bahaya pun kena penyakit ni. Ya. Kalau ni jenis dia terkentut tak? Kalau dia jenis memang da'i murih, asyik terkentut saja, wuduk dia tak atal. Lepas tu terkentut. Tak ya. Sebab dia memang penyakit. Sebab tu dia ditambah syarat tadi ni, dia dimaaf. Sebab nak kira dia terkentut, memang asyik terkentut je. Kan? Jadi janji dia buat ikut syarat ni, iaitu istinja siap-siap, lepas tu tahafuz, ambil wuduk dan terus semayang. Walaupun dalam perjalanan dia buat semua ni tadi, dia terkentut ke atau air kencing dia terkeluar tadi sebab dia penyakit ni, semua tu dimaaf. Sebab masalah darurah ni panggil darurah. Tapi orang yang ada penyakit ni, orang biasa yang tak ada penyakit ni, gigi masjid terkentut, Allah, pum. Barat apa? Tahafuz mampu. Untungkan tahafuz. Nah, kita orang normal batal dia ambil wuduk lain. Sebab kita orang normal, bukan orang berpenyakit. Ini cerita bagi orang berpenyakit. Sebab tu dia kata ditambah bagi orang yang darurah, bukan orang biasa. Okey, boleh nak? Walaupun kita tak ada kot penyakit tu, cuma kita belajar ni supaya kita faham. Mana tahu bila-bila esok. Kadang-kadang penyakit ni tak datang waktu ni. Kokoi tua, penyakit tu masuk, datang. Kencing tak lawah lah apa semua. Macam ni nak kira. Ni ilmu ni lah nak pakai. Ataupun kalau tak kena kat kita, kena kat orang lain, kita boleh tolong explain. Jenis macam ni, jenis macam ni, aku ajar hang. Tahapus. Dia ajar. Tahapus pelik-pelik dia ajar. Tak boleh. Melainkan satu masjid semua geng tahapus belaka. Geng sul-sul baul belaka semua. Tok Imam kencing, Tok Bilal kentut, semua sama. Panggil masjid mana? Masjid darurah. Masjid penyakit belaka semua. Tu dimaaf.
Sama macam orang yang makras tak tepat, suara sengau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tak bunyi habis bunyi. Tak betul makras. Tapi dialah paling okey sikit. Ada gak bunyi bismillah, bismillah ada gak. Kalau yang lain lagi lagi teruk. Nah, kalau semua jemaah macam tu imam sengau dibolehkan. Sebab apa? Sebab tadi masalah darurah. Tapi kalau ada orang lebih baik, maka tak layak dia. Sebab tu imam bukan boleh pilih ikut muka, ikut suara sedap, dah. Ikut kebolehan dari sudut ilmu. Ilmu dan akhlak dia kena jaga tu, kan? Ada. Jadi kena cari orang yang paling elok ilmunya dan paling elok akhlaknya, dia baru dikira layak. Gitu. Nah, baik, selesai. Ketiganya, diperbuat sekalian itu mana? Tiga-tiga syarat tadi tu. Bukan, apa nama, istinja, tahafuz, wuduk tadi tu. Semua tu, ketiga-tiga tu yang maksud dia. Diperbuat sekalian itu kemudian daripada masuk waktu semayang. Maksud kemudian, kalau baca kitab lama, kemudian tu maksudnya selepas. Makna syarat ketiga ni, dia kena buat semua proses tu tadi setelah sah masuk waktu semayang, baru boleh buat. Sebelum masuk waktu semayang tak boleh. Bukan tak boleh ni, tak sah. Belum masuk ni, belum, katalah contoh, belum masuk waktu isyak, dia pergi ambil siap-siap, dia pergi bilik air, istinja siap-siap, lepas tu dia tahafuz siap-siap, dia pun ambil uduk siap-siap. Tahu-tahu masuk-masuk Tok Bilal azan, okey masuk dah. Tak sah semayang ni. Walaupun dia semayang sunat, tak sah. Sebab belum masuk waktu semayang. Kalau semayang sunat yang tak berwaktu, tak apalah. Nak cerita yang ada waktu. Ada waktu tak boleh. Dia kena masuk waktu dulu. Contoh nak semayang isyak tadilah, tak boleh semayang isyak. Sebab dia buat semua tu tadi sebelum masuk waktu isyak. Dia kena masuk dah waktu. Contoh, tanda masuk waktu salah satu ni itu dengan azan. Nah, jadi Tok Bilal azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila dah sah dia masuk waktu, tak semesti kena tunggu sampai la ilaha illallah sampai habis, tak ya. Dia sah dah bahawa waktu semayang dah masuk, dia pun pergi belakang bilik air, istinja, tahafuz, ambil wuduk, baru terpakai. Kalau dia ambil siap-siap daripada rumah sebelum masuk waktu semayang, tak sah. Tu sebab syaratnya yang ketiga. Diperbuat sekalian itu kemudian daripada masuk waktu semayang. Boleh? Ada soalan setakat ni? Sebelum kita nak masuk bab lepas ni, bab lain pula. Ya. Tak boleh. Untuk kes darurah ni tadi ni, boleh pakai untuk satu barang wajib dan beberapa sunat. Untuk baca Quran boleh, sebab tu sunat. Nah, apa lagi? Ya, benda-benda sunat lah. Semayang sunat boleh. Tarawih boleh. Tarawih sunat boleh. Yang tak boleh wajib. Bukan tak boleh macam mana? Maksudnya kalau dia buat untuk maghrib punya, dia buat untuk maghrib, dia tahafuz, istinja, tahafuz, ambil uduk, dia pun semayang maghrib. Tadi dia niat semua tu untuk maghrib. Habis dia semayang, dia dah habis semayang maghrib, maka batal, dikira batal wuduk dia dengan sendirinya. Terus batal. Jadi untuk isyak dia kena buat balik. Jadi, tapi kena tunggu masuk waktu dulu. Dah masuk waktu, dia pergi bilik air, istinja, tahafuz. Tahafuz jangan pakai kain yang sama. Boleh lagi ni. Bawa kuning-kuning sikit dia kata. Tak boleh lah sebab tu dah najis. Buang lah, ambil kain lain. Lepas tu ambil wuduk lain. Lepas tu baru semayang isyak punya. Dia nak semayang sunat, semayang sunat boleh. Barang-barang sunat boleh. Barang wajib je, dia kena sekali. Andai kata tengah-tengah semayang batal. Batal. Batal lah, batal semayang ke apa sebab tak tahulah. Dia nak kira batal lah, batal. Nak terberak ke apa ke, kan? Dia dah batal, dia kena buat balik lah daripada awal balik. Istinja, tahafuz, ambil wuduk.
Gitu. Boleh tak? Ada lagi soalan? Sebelum kita masuk tajuk baru. Bagi je lah, betul elok faham. Boleh tak? Okey, faham? Kita sambung sikit lagi. Belum insya lagi kan? Sambung sikit lagi. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab Syahdan, maka tiada sah mengangkat akan hadas dan menghilang akan najis melainkan dengan air yang mutlak, iaitu tiap-tiap air yang sunyi daripada qaid yang lazim. Disebut akan dia pada ketika disebut akan air seperti disebut akan dia pada ketika disebut akan air seperti tebu dan gula. Itu gula nak ada titik ga patutnya. Dia jadi gula pula, bukan. Dan gula dan sabun dan umpamanya. Kita baca takat tu dulu, tengok sempat masa. Dan umpamanya. Baik. Syahdan ni makna tambahan, ada tambahan nota yang dia nak terangkan pada kita. Maka dia kata tiada sah mengangkat akan hadas. Makna kedua-dua hadas, sama ada hadas kecil atau hadas besar, tak sah angkat melainkan, maksudnya macam tu. Menghilang akan najis, mesti kena hilangkan najis tu dulu. Jangan kita najis tak hilang lagi, kita dah angkat hadas. Tak boleh. Kena, contoh nak mandi wajib ke, nak ambil uduk ke, kena basuh dulu ponggong-ponggong najis apa semua. Sebab tu nak ambil uduk ke apa, kalau kita pergi kebun ke, kalau orang sini banyaknya kerja kebun lah, sawit ke apa ke, kalau ataupun orang kerja pejabat ke, kan, kadang kita bawa spare lah. Kadang-kadang kita ni dah koi berusia, bawa spare seluar dalam. Jangan tak pakai langsung lah. Sebab ni kita takut ni najis, masalah dia. Kan masalah ni pakai tak pakai tak kisah, kan masalah najis. Kadang minta ni ilmu pada seluar dalam kita tu. Kadang-kadang lah kita angkat pergi cium bau hancing. Kata kita semayang, macam mana kira? Kita takut kita semayang. Balik bertemu Allah, tak ada solat tu. Allah kata tak ada, tak sah, pahala tak ada. Penat, rugi tak? Ada. Kena cek perhati tengok. Kan? Habis macam mana nak buat Ustaz? Kalau yang tu je ada pun, sama ada tanggal buang atau tanggal simpan, sayang mahalnya krokodil. Nak buang sayang, simpan lah. Buang dalam plastik ke apa, buang kat mana ke, daga motor. Kalau orang tengok cover cakap ni buat lap motor. Kan? Mus itu. Jangan pakai enggak sebab ada najis. Dah tak segan Ustaz nak buat keluar. Nak basuh situ. Jangan basuh semua sekali. Basuh semua sekali naiklah basah habis semua. Basuh tempat yang kena saja. Biar cerdik sikit. Tempat kena, tempat bukan kena tu kena semua. Kan kalau ni bukan kencing, ni terkencing. Kadang-kadang ada kan kita duduk tanah terkeluar sikit. Dia bukan bila terkeluar sikit tu habis merebak semua. Sikit situ tempat dia. Saya basuh situ je lah. Ambil air paip. Sekira-kira hilang bau, warna dan rasa, tak ada dah semua tu. Apa dah? Lepas tu pergi kat bahagian ni kan ada kadang-kadang setengah tandas awam ni, dia ada yang sup tu. Pemanah dia untuk panas tangan, dia pergi panas pendek dia. Anak apa nak bagi kering? Kan tak? Nak cerita, nak sungguh, nampak kelakar. Tapi ni sungguh sebab ni melibatkan hukum. Kalau orang kafir lantak dia tak heran. Betul orang kafir kencing pi jalan dia. Nak berhenti ni musim-musim raya ni, Allah Akbar, jalan jam teruk. Nak singgah RNR, nak masuk tandas pun jam juga. Ingatkan jalan dia jam, nak pergi tandas pun jam. Dalam duk tunggu tu keluar habis situ. Ni kadang-kadang habis macam mana nak buat? Kita kena prepare lah. Dalam kereta kita dah siap ada kain ke apa ke. Kalau terdesak sangat berhenti pi jalan,
Tak apa, boleh kencing pergi jalan. Tapi adalah syarat-syarat dia. Jaga jangan bagi orang nampak. Lepas tu najis tu kena jaga. Kalau orang kafir tak heran, buka zip. Oh, siap tegur orang ni. Lepas tu dia tak basuh apa, tutup balik gitu. Tu dah nantak dia lah kafir. Dia bukan ada hukum hakam. Kita ada hukum. Inilah Islam, indah ni Islam. Islam ni jaga elok-elok semua. Bukan main buat je. Lepas tu PL orang kita Melayu ni, mana dia ambil tahu? Kalau nak kencing dekat semak-semak mana, dia minta izin kat tok nenek moyang. Tok mana tak tahu. Assalamualaikum tok, siap lagi salam. Assalamualaikum tok, anak cucu tumpang kencing. Mujur tok tu tak jawab. Kalau tok tu jawab, tak jadi kencing dia. Bila pula aku jadi tok hang dia. Tak payah, mana ada hadis mana sebut suruh cakap gitu, tak ada. Cuma jaga adab-adab je kata ulama. Jangan buang najis di tempat rumah-rumahnya makhluk, sama ada makhluk berupa binatang atau makhluk alam gaib, yakni jin. Mana-mana rumah dia, antaranya lubang-lubang. Jangan pergi kencing kat lubang. Nampak? Mula elok dan kencing, lubang, dia pun tala ke lubang. Ada lubang ni macam-macam. Ada rumah makhluk, ada rumah ular. Dia kencing kat lubang, ular tu keluar. Dia kata, ular mana lah ni? Dia kata, kak. Tak zuriat lah dia lepas tu. Kan? Kencing di pokok. Orang tu tanam elok-elok pokok durian musang king. Dia kencing bawah. Kawan tu makan buah ni macam pelik ni, macam kuning pekat ni Indo ni. Memanglah kuning. Ada kan? Ada semua tu tak elok adab. Sebab ini tempat orang nak makan dan sebagainya, kena jaga. Ada. Tapi boleh nak ceritanya. Ini masalah. Jadi dia kata tak sah mengangkat akan hadas dan menghilang akan, mesti menghilangkan najis terlebih dahulu sebelum kita nak bersihkan dia. Melainkan dengan air yang mutlak, mesti pakai air mutlak. Okey, apa maksud mutlak? Ejaannya mim tof lam qaf, mutlakun. Mim tof lam qaf, mutlak. Mutlak ni asal kataannya tolak. Tolak tu sama macam bahasa Melayu kita. Sebenarnya bukan sama macam mana. Melayu yang tiru Arab. Banyak bahasa kita ikut bahasa Arab. Antaranya bahasa tolak. Tolak tu sebenarnya bahasa Arab. Apa yang kita faham dari sudut bahasa Melayu tolak tu? Apa maksud tolak? Tolak ni maknanya kita tolak. Tolak ni membuang benda yang kita tak nak. Tolak pi. Itulah air mutlak. Air mutlak artinya air yang telah ditolak segala benda asing padanya. Benda yang bukan dia punya, tolak buang. Yang tinggal dia sahaja, pure, betul-betul punya air. Apa panggil itu? Air mutlak. Air yang tak bercampur dengan sesuatu yang lain. Itu namanya air mutlak. Boleh? Dengan air yang mutlak, yang sah membersihkan najis istinja mesti dengan air mutlak ataupun batu lah, kita belajar dulu kan. Dan ambil wuduk ataupun mandi wajib pun mesti dengan air mutlak. Selain air mutlak tidak sah. Apa dia selain air mutlak? Tu kita nak belajar. Kita kupas mana yang dan dia ada banyak. Kita nak belajar satu-satu. Yang sah air mutlak saja. Dia kena belajar benda sah dengan benda tak sah lah. Kena tahu dua-dua. Kita kena kenal hitam dan kenal putih. Tak boleh kenal satu pihak je, kenal putih saja tapi tak kenal hitam. Macam mana kita nak tahu benda tu putih tak putih? Kita kenal putih sebab kenal hitam. Kita kenal hitam sebab kenal putih. Gitu tak? Kita nak kenal air mutlak, kena kenal air yang tak mutlak. Tak boleh. Kalau kita tak kenal air yang tak mutlak, mana kita nak tahu dia mutlak ke tak mutlak? Itu. Jadi ulama ajar kita apa air yang tak mutlak, supaya kita kenal, air ni tidak mutlak. Bila tidak mutlak, tak boleh buat angkat untuk menyucikan najis atau mengangkat hadas. Ambil wuduk tak boleh, mandi wajib pun tak boleh. Okey. Iaitu dia kata, ini yang pertama, iaitu tiap-tiap air. Maknanya apa saja jenis air yang sunyi daripada qaid yang lazim. Maksud sunyi ni bukan daripadanya. Ini bahasa lama ni dia orang pakai ni. Tok-tok syekh kita dulu pakai.
Air yang sunyi daripada qaid yang lazim, dia bukan air qaid lazim. Apa tu qaid lazim? Qaid ni maknanya kait. Bahasa Melayu ke? Melayu tiru Arab. Kait macam kita, benda yang terkait, yang berhubung secara lazim. Nanti kita tengok contoh dia. Saya baca dulu. Sunyi daripada qaid yang lazim, disebut akan dia pada ketika disebut akan air. Seperti mana menjadi uruf masyarakat kita, bila sebut air tu, dia akan sebut nama air tu. Maka itulah dikira air yang qaid lazim, nama dia. Contoh dia kata seperti tebu, air tebu. Air tebu, dalam air tebu ada apa? Ada air mutlak asalnya bercampur dengan tebu. Tebu dengan gula dia, kan, campur. Bila campur jadilah air tebu. Air tebu tu dipanggil air qaid lazim, maka hilang nama mutlaknya. Tak jadi air mutlak dah. Sebab apa? Sebab sudah bercampur. Bercampur yang tak boleh berpisah. Kalau bercampur boleh berpisah, mutlak lagi. Bercampur yang tak boleh berpisah, tak boleh jadi mutlak. Bila air dah campur tebu jadi air tebu, boleh tak kita pisahkan air dengan tebu? Boleh tak? Air tebu, kita buat proses macam mana? Asing ni air, ni tebu. Tak boleh, dia dah campur dah. Kalau ada sistem terkini, eksperimen apa, itu cerita lain lah. Tapi cara biasa, tak boleh kita nak pisahkan. Tapi ada benda yang boleh dipisahkan. Contohnya air lumpur. Air bendang apa tak? Lecak tu, lumpur tu. Itu masih lagi dikira air mutlak. Sebab apa air mutlak? Sebab dia memang bercampur dengan tanah, tapi boleh berpisah dengan tanah. Cara kita ambil air tu secawan ke contoh atau sebotol, kan? Kita ambil air lumpur tadi, kita tahan dia. Tak payah lama nak, sejam dua pun cukup dah. Tahan, kita akan tengok tanah akan mendap ke bawah, air yang jernih akan naik ke atas. Maknanya dia boleh berpisah antara tanah dengan air. Maka air itu air mutlak. Tapi kalau air sirap, air fresh orange, air tebu, tertahan lah 2 hari je. 2 tahun macam tu. Ada nak tak tahu habis ada orang minum. Dan mana boleh ni, dia tak mendap apa, dia jadi itu lah. Dia tak boleh berpisah antara air dengan yang dinamakan akan dia. Contoh sini dia buat contoh sini air tebu, dia kata. Sebut tebu sedap pula rasa kan. Ada makan lagi. Tu air tebu. Mana tadi? Seperti dia kata air tebu dan gula ataupun air gula. Air gula orang buat nak apa nama berniaga tu, kan dia buat air gula dalam bekas dia. Air tu dia campur gula banyak-banyak, jadi air manis, air gula. Air gula tu tak boleh pisah dah antara gula dengan air. Dia dah campur. Maka itu dipanggil air qaid lazim. Bila qaid lazim, hilang nama mutlak dia. Asal mutlak sebab asal dia air kosong. Lepas tu gula, dia berpisah lagi masa ni. Ni air ni mutlak lah ni. Bila campur gaul-gaul dah sebati gula dalam air tu, dia tak boleh pisah dah. Bila tak boleh pisah, dia jadi air qaid lazim. Maka hilang nama mutlak dia. Bila hilang nama mutlak, boleh tak buat basuh najis? Tak boleh. Tak ada kerja pergi basuh pakai air gula. Tidur-tidur bersemut. Ada tak? Tak boleh. Ada orang dia tak kisah dah. Boleh pakai air sirap je, kata. Mana boleh, kan? Kalau untuk darurah sementara, sebab air tak ada sangat ni, mana nak keluar macam tu, najis je. Dia pun basuh lebih kurang gitulah. Bolehlah sebagai sekadar darurah. Tapi adakah kira sah terangkat sucinya? Tak. Bersih tak lagi? Tak bersih lagi. Wajib kena pergi cari ke air mutlak untuk ganti balik, basuh balik, bersihkan balik. Sebab kadar pakai itu saja tak sah. Untuk bersihkan najis, nak sama ada najis jatuh kat sejadah apa, tak boleh pakai air bukan-bukan, kena air mutlak. Nak basuh najis ataupun nak mengangkat hadas, kena jaga tu, jangan buat lebih kurang. Setakat nak basuh tangan makan, biasalah kat kenduri kadang nak basuh tangan jauh sangat, kadang pun dah sonok sangat kenduri, AJK dia bahagian setia tak jaga, air dalam tempat basuh tangan habis. Dia pun ambil air sirap basuh tangan. Basuh tangan tak apa, sebab sambal tadi bukan najis.
tu tak masuk dalam najis, walaupun ya mungkin kita katakan itu kotor. Kotor tak semesti najis, tapi najis wajib kotor. Faham? Kotor tak semesti najis. Contoh pomen, repair motor minyak, kotor najis tak najis. Tu bukan tai. Tu bukan benda yang najis. Sama juga basuh tangan sebab sambal tadi, tak apa pakai air sirap. Tak lagi kencing bawa dengan jak-jak. Yang lagi mana air sirap tu? Sirap limau lah tu. Dia masuk dalam bilik air. Tu tak boleh. Faham? Tak kena bagi contoh-contoh macam tu baru kita nampak. Lagi dia buat pandai ni. Tu dia, air tebu dan gula dan sabun. Jaga sabun. Ni dalam kitab kita cerita ni. Air sabun. Kan kita basuh najis pakai air sabun. Kita buh dengan sabun. Betul, tapi last bilasan tu mesti air saja. Pastikan sabunnya hilang. Kalau buh dengan sabun, lepas tu kita keluar, dikira belum lagi menyucikan najis. Semayang tak pakai, tak sah, apa semua habis. Dia kena buang. Macam mana nak kira-kira Ustaz? Ulama ajar. Kita basuh jirusan tu tengok kat lantai. Kalau masih lagi berbuih, mana masih lagi bersabun. Sampai kita bilah, hilang dah buih di lantai tu. Mana yang jatuh tu air saja. Jatuh air saja tu air mutlak. Barulah najis tu selesai, sudah dibersihkan. Barulah hadas kita selesai, sudah diangkat. Jaga nak mandi wajib pakai sabun. Kan dia buat macam dengan shampoo bagai. Boleh tak boleh? Ulama jawab dah, hukumnya boleh, tapi pastikan sabunnya hilang. Kan? Masa kita mandi dengan sabun tu belum dikira mandi wajib, Itu baru mandi sebab kita nak bersihkan yang zahir-zahir, kotor-kotor yang melekat dekat kulit-kulit kita basuh. Habis dah siap semua tu, sebab tadi kita ada buat perkara yang menyebabkan hadas, kita pun nak mandi wajib. Maka bilasan terakhir tu air mutlak saja. Jangan campur shampoo, sabun apa. Air mutlak saja. Pastikan airnya rata seluruh badan, selesai, sudah terangkat akan mandi wajib ni. Tapi kalau dia pakai yang air shampoo tadi, lak, pakai keluar terus gitu, tak terangkat lagi hadasnya. Sebab dia masih lagi menggunakan air qaid lazim, bukan air mutlak. Mana qaid lazim? Air sabun. Sebab air sabun tak boleh berpisah antara air dan sabun. Okey, boleh? Tu kena belajar satu-satu. Dan umpamanya banyak lagi lah kalau nak cerita satu-satu, tebal kitab ni. Dan air sirap, dan air oren ikat tepi, dan air macam-macam. Teh ais nak cerita semua payahlah. Dia bagi contoh, fahamlah kita. Mana air yang bercampur dengan benda lain, walaupun benda tu kan benda kotor, air sabun kan benda kotor, tapi sebab hilang nama mutlaknya, maka tak boleh pakai dah. Bukan tak boleh pakai terus, tak boleh pakai untuk menyuci najis dan mengangkat hadas. Boleh faham itu? Nak? Okey dah, cukup dah tu tak? Dan iaitu tiap-tiap air yang turun daripada langit. Yang ni kita sambung, kuliah kita akan datang. Tandalah. Dan iaitu tiap-tiap air yang turun daripada langit. Dia nak cerita air mutlak tu, contoh-contoh ni apa? Yang mana yang dikatakan air mutlak tu? Inilah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baris ke-7 daripada atas, muka surat 10. Kita sambung pada kuliah kita yang akan datang, insya-Allah, dengan izin Allah. Ada soalan sebelum kita tutup habis majlis kita ni? Ya. Ya. Okey, kalau kita memang tahu dah di situ tempat babi berkubang, kan? Kita tahu dah babi-babi ni najis. Malah najis yang paling berat tu najis mughalazah.
tahi kita najis apa? Tahi kita najis mutawasitah. Mutawasitah tu asal kata tawasit. Tawasit maknanya tengah, pertengahan. Maknanya tak berat sangat, tak ringan sangat. Kalau mughalazah berat. Kalaulah tempat tu kita tahu kawasan tu ada lopak air, kawasan tu memang geng beruah suka berak situ, contohlah. Walaupun tak nampak lagi tahi dia, tapi biasa memang orang berak situ, lepas tahi kat situ. Ataupun panggil loji tahi lah. Agak-agak boleh tak kita nak buat ambil uduk situ? Agak boleh tak nak ambil uduk situ? Soalan saya, mudah kan? Boleh tak? Tak boleh lah. Sebab kita tahu dah situ tempat biasa orang letak tahi. Sama, itu tahi tu baru mutawasitah tu. Tu baru pertengahan. Dan kalau babi, mughalazah terus, lagi berat, lagilah tak boleh. Melainkan kita tak tahu. Elok ambil uduk. Sungguh-sungguh. Kau kata, weh, loji tahi ni. Baru dia tak sah. Kan? Masa dia ambil tadi, selagi dia tak tahu, dimaaf lagi. Sama tadi kes babi tadi. Kalau dia memang tak tahu pun di situ tempat babi berkubang, elok ambil uduk. Siap lipat punya lipat, babi. Assalamualaikum. Babi bagi salam. Babi keluar kat celah air. Nan, Allah babi. Dia kata babi, terkejut babi. Nah, maka tak boleh lah. Tak boleh abangkan tadi. Sebab dia tahu dah air tu najis babi. Dia senang macam ni ya. Agama kita ni taklah ringan sangat dan taklah berat sangat. Selagi mana kita tak tahu, dimaaf. Dah tahu, tak ada maaf. Dah tahu, jangan buat-buat tak tahu. Dah tahu. Ni yang tak tahu ni memang tak tahu sungguh. Tu dimaaf. Tak tahu sungguh ni maaf. Tak payah kata air kubang babi, air loji tahi, air dalam mangkuk tandas berani nak buat ambil uduk. Kolah kering, dalam lubang jadi. Nak. Saya tanya sudah soalan. Walaupun mungkin air tu tak ada najis pun, air mutlak, tapi tergamak kita. Itu pun kita tak tergamak, apatah lagi yang kita dah tahu. Jelas ya. Itu kita akan masuk dalam bab seterusnya. Dia contoh-contoh air mutlak. Dia ada masuk air embun. Tengoklah air tu macam mana. Kalau jenis air getah tu tak boleh lah. Nak ambil uduk macam ni melekat-lekat, ngobok lekat. Tak ni jenis air hujan, air sungai, air embun. Nanti dia akan bagi tahu satu. Kitab lama ni dia gini, nampak je nipis tapi dia lengkap. Dia cerita satu. Lepas tu tak rugi kita mengaji. Tak yang ngaji tebal-tebal pun tak apa. Nak tebal tu untuk tambah lagi pengetahuan kita. Nak jadi syekh besar boleh lah. Untuk bagi syekh beruah je kita ni. Ini pun madai dah. Ini pun tak erti naya. Jadi ni kita. Nak pengetahuan kita takat boleh lah. Tak ada masalah, insya-Allah. Ada lagi soalan? Sudah. Ya. Okey. Ya. Kena semayang balik ke tak ke apa? Okey, baik. Saya ulang soalan, takut ada yang tak dengar ni. Soalan ni baguslah. Kita musafir ni musim-musim raya ni, jalan jauh, Johor ke apa. Ustaz Adrin tadi dia cerita 12 jam. Dia dari Kota Tinggi Johor nak balik sini 12 jam. Tu dia macam pergi London. Jadi jarak dia lebih 2 marhalah. Kupasan 2 marhalah ni pun panjang perbahasan ulama. Tapi kalau macam saya ambil 89 dan 90 km, itu sudah dikira 2 marhalah. Walaupun di sana ada macam-macam kaul lagi, ada kata 82 apa sebagainya. Tak apalah, kita ambil yang paling tinggi lah. Sebab kita takut ada masalah dan sebagainya. Baik, jadi dah cukup 2 marhalah, dia pun semayang jamak kasar. Lebih pada 90 km tengok. Sekarang ni mudah nak tahu berapa kilometer kita jalan. Tekan kat Waze je. Kita duduk sini, tekan nak pergi mana.
Kampung Cangkak, tulis itu Kampung Cangkak, Masjid As-Saadah Beruah tu tekan. Ambil benda yang ada nama dalam map tu lah, jangan tak ada tulis rumah saya, mana ada. Nampak? Nah, cari yang ada berdekatan sini. Jadi kita boleh tahu jarak kita sampai itu berapa kilo. Dia akan tulis bawah tu 104 km. Dua marhalah dah. Mana boleh jamak kasar? Ada. Ataupun tak pakai Waze, Google Map pun boleh tak? Sekarang zaman IT teknologi, belajarlah pelan-pelan sikit-sikit tu dah. Untuk mudahkan kerja ibadat kita. Jadi kita pun siap dah semayang jamak dan qasar. Jamak qasar ni pun panjang kupasan dia. Jamak saja boleh, qasar saja boleh. Nak dua-dua pun boleh. Boleh belaka. Jadi kena faham, jamak lain, qasar lain. Jadi katalah dia, saya tak nak kupas panjang tu, jadi kita teruskan je. Jamak dan qasar dia buat zuhur dengan asar, dia semayang dua-dua. Okey, selesai. Dalam perjalanan dia RNR, dia pun balik masa pergi teruk lah jam ni, nak dekat sampai sini elok jalan ni, sampai-sampai belum masuk lagi asar, tapi dia dah semayang tadi zuhur tadi dia semayang zuhur dengan asar sekali, dia buat dua sekali jamak kasar. Tapi sampai sini orang tak masuk asar lagi, baru pukul 4 sampai. Tiba-tiba 4:30 lagi orang azan asar. Soalan dia, kena tak dia semayang asar sekali lagi? Sebab tadi dia dah semayang dah, lepas tu ni baru masuk, dia pula dah sampai tempat. Macam mana kira? Ulama jawab dah, sembahyang yang sudah sempurna tak perlu lagi untuk diulang. Jadi soalan kita, sembahyang jamak kasar tadi sempurna ke tak sempurna? Sempurna. Sebab dia ada nas, Nabi benarkan nak jamak dan kasar tu, maka sudah sah sembahyang tu. Asar tadi dah sah dah, jamak kasar kita tadi dah sah. Jadi tak wajib untuk kita ulang. Tapi kalau nak ulang sebagai iadah, diharuskan kata ulama. Solat ulang lagi boleh. Dipanggil solat tambahan, iadah. Ataupun contoh kita jadi tok imam. Dah memang jadi tugas kita jadi imam, kita pun semayang sekali lagi jadi imam, padahal kita dah jamak dah, balik kampung kita masjid, kita jadi imam semayang lagi, boleh dan sah. Cuma iadah untuk sekali ulang sahaja, dua kali ulang tak boleh. Itu untuk kupasan solat iadah. Tapi nak cerita wajib ke kena ulang? Tak wajib. Sebab apa? Sebab semayang dah sah, tadi dah sah. Yang kena wajib ulang kalau semayang tadi tidak sah. Macam mana semayang tidak sah? Solat hormat waktu tak sah. Sebab tu solat hormat waktu ada dalam mazhab Imam Syafi'i je, mazhab lain tak ada. Apa solat hormat waktu? Solat yang tak lengkap syarat dia. Antaranya wuduk tak ada, tayamum tak boleh. Kan? Kita sangkut jam teruk ni, sangkut jam. Lama ni kena belajar ni. Ni musim-musim raya ni, jam teruk, RNR pun tak boleh nak masuk, jam juga nak masuk RNR, minyak pun habis, bilik air pun penuh, surau pun penuh, habis semua. Dia macam mana nak buat? Nak masuk berhenti tepi tak boleh sebab sangkut kat jalan. Tarik handbrake siap, jam berhenti terus, tak bergerak. Masa makin lama makin nak habis. Jadi kita kena semayang tak? Wuduk tak ada, 14 kali kentut dah tadi. Bukan sebab dak imurih, memang kentut akan lemang banyak tadi. Nak kentut banyak dah, wuduk tak ada. Nak tayamum celah mana ada debu kat kereta kita, kan? Takkan nak ambil kat sport rim tu keluar, langgar dek motor tu. Jadi nak keluar mudarat nyawa, bahaya, tak boleh keluar. Nak semayang kat luar, ada orang dia semayang atas jalan. Kalau benda tak mendatangkan mudarat tak apa, tapi kalau mendatangkan mudarat tak boleh, menyusahkan orang lain dan sebagainya, kan? Jadi kita tak boleh nak keluar, wuduk pun tak ada. Kata paling tidak, kata ulama, solat hormat waktu. Masuk solat hormat waktu, semayang juga dalam kereta tu walaupun tak ada wuduk dan tak ada tayamum. Bayangkanlah, Allah, dan duduk tu kita ijtihad mana kiblat. Terpaksa ijtihad sendiri sebab tak tahu mana kiblat. Kalau bagusnya bawa kompas, kereta saya ada, sediakan satu kompas. Beli kompas kecil tak apa dah, beli. Bila terdesak tu tengok, jangan beli je kompas tak mengaji pula mana arah dia. Kompas utara ikut utara. Utara kiblat bukan utara. Kena belajar kat nombor berapa kita. Dia tengok arah. Okey. Kita pun menghadap takbir pertama, Allahu Akbar. Lepas tu duduk ni dalam kereta macam biasa. Rukuk apa semua, sujud jangan sampai kat pedal minyak.
Duduk bawah tu nak bangun pula, sangkut pula kat steering. Tak payah. Kadang-kadang sujud lebih rendah pada rukuk. Itu sudah. Mana kalau rukuk kita buat gini, kalau sujud rendahkan lagi. Habis kurang gitu. Sampailah kalau 4 rakaat lah. 3-3 ikutlah semayang kita semayang tu. Habis Assalamualaikum orang tua, habis dah selesai. Sagi dah sampai kat rumah, keadaan dah selamat, boleh semayang, boleh ambil uduk apa semua, ambil uduk dan semayang sekali lagi yang tu. Sebab apa? Sebab semayang tadi hormat waktu tu tidak sah. Bila tak sah, wajib, bukan sunat lah, wajib kena ulang balik, jadi qada, hutang, kena ulang balik. Dan kalau kena ulang apa tadi semayang? Tujuan semayang hormat waktu, kata ulama, kalau takdir kita mati, kita tak sempat ganti semayang tu, Allah, moga-moga Allah maafkan kita kerana kita buat juga dalam keadaan terdesak. Nak menunjukkan solat amat utama, amat penting. Tu tujuan. Tapi takdir kita hidup lagi sampai ke rumah, gantilah balik. Macam orang pergi umrah ni, banyak orang tak tahu. Pergi umrah bagus dah, orang pergi umrah atas kapal terbang, masuk waktu semayang. Sebab 9 jam tu atas kapal terbang tu. Nah, masuk waktu semayang, pilot bagi tahu. Kadang ada bagus pilot siap azan lagi. Semayang. Nak semayang dalam tu ramai-ramai nak pergi bilik air, ambil uduk bilik air kecil. Kan, lepas tu bukan boleh air melimpah-limpah gitu ni atas kapal terbang. Shot lagi wire-wire bawah tu kan macam mana? Jatuh junam lagi. Kan? Nah, ada kaedah macam-macam kaedah. Ada yang pakai spray pun kena tengok air dia kena mengalir, tak boleh air statik situ diam, tak boleh tak. Tu kena belajar. Nah, katakanlah air wuduk pun tak boleh nak ambil, tayamum takkan nak buka tingkap kapal terbang nak tayamum. Nah, tayamum pun tak boleh, solat hormat waktu atas kapal terbang. Dan kiblat, atuk guru kami ajar mudah je kiblat. Lagi senang sebab tujuan kita pergi ni umrah. Umrah ni pergi mana? Takkan pergi London, pergi Mekah dah. Mekah tu dah, Kaabah tu kiblat dah. Jadi bila kapal terbang tala ke Mekah, jalan nak pergi, kepala dia menghadap mana? Menghadap Mekah dah. Jadi depan tu lah kiblat kita. Mungkin tepat persis atau tidak wallahu alam, tapi kita istihad, kepala dia menghadap Mekah dah, kiblat dah ni. Kalau waktu balik pula ekor dia menghadap belakang. Takbir pertama je Allahu akbar, lepas tu rukun yang lain tak wajib dah menghadap kiblat, kita duduk macam biasa dah. Mayang macam biasa. Tapi tadi tak sah lagi lah, sebab uduk tak ada, apa tak ada. Turun kat airport, pergi cari surau dalam airport tu. Ada surau. Kan? Pergi cari surau, semayang situ. Kalau di airport mana? Airport Jeddah ke airport Madinah, saya pun tak ingat lama dah pergi. Banyak surau kat tepi-tepi tempat tunggu bas tu. Sini ada surau, sini ada surau. Apa yang jadi masalah? Kira sekejap semayang sementara tunggu bas belum sampai ke apa, ataupun minta dah driver bas tunggu sekejap semayang, bukan lama pun semayang. Ganti balik. Kalau yang kita hormat waktu tadi semayangnya jamak qasar, maka qadanya pun jamak qasar, tak ada masalah. Boleh juga kita buat 2 rakaat saja pun boleh. Sebab apa? Sebab ganti pada bahagian tempat jamak qasar juga. Yang tak boleh, semayang tu semayang tamam, kita gantikan dia dengan jamak qasar, tak boleh. Kalau tamam, ganti pun tamam. Kalau jamak qasar, gantinya pun jamak qasar. Gitu. Boleh faham. Sebab ni ialah, sebab tu dia cakap, orang kalau tak ada ilmu, walau rajin macam mana pun buat ibadat, sia-sia. Sia-sia macam tadi lagi umrah, tapi semayang tidak. Dah jadi macam mana agak-agak pahala umrah? Mabrur ke maburur? Tu balik kosong macam tu juga, tak ada perubahan. Sebab tak kena cara. Dia buat dia kena cara. InsyaAllah ada lagi salah. Ada dah kot. Nampak tu ada buku bungkus belakang. Ada cukup sekadar itulah kuliah kita. Moga-moga kita dapat manfaatnya bersama. Tak banyak pun sikitlah bahagian-bahagian ilmu untuk kefahaman urusan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah terima segala urusan ibadah kita padanya, dan Allah terima kita sebagai hamba yang dikasihinya sehingga ditempatkan kita di dalam syurganya, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni dapat kita kongsikan. Moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana amalas sholihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mauti syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ya Rabb, qasadatuka wa antal karim, da'autuka wa antal azim, rajautuka wa antar rabbul alamin, nadaituka wa antar rahmanur rahim. Faya Rabbi arham abdan nadak wa laysa lahu siwak. Allahumma kshifil ghummata anil ummah. Ya Allah, usirkanlah kesedihan, kesusahan, kebingungan dan kekalutan fikiran dari tengah-tengah umat ini ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.